Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 4 ingin membentangkan kajian kes tentang kawalan risiko atau yang dikenali sebagai HIRA. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Alif bin Sabaruddin. Seterusnya Muhammad Hamdi bin Khairul Anwar. Dan seterusnya ialah Muhammad Zarul bin Muhammad. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Yang pertama, pengenalan kepada tempat kerja. Kajian kami mengadakan kajian di HPTP atau dikenali sebagai Hub Pendidikan Tinggi Paguh. Pengenalan kepada tempat kerja. Bagi menjalankan tugasan kumpulan ini, kami membuat keputusan untuk memilih Hub Pendidikan Tinggi Paguh yang terletak di sebelah di Universiti Tun Hussein On, Malaysia sebagai lokasi projek kami. Tempat tugasan kami adalah di Dewan Sebergenu HPTP yang sedang dijalankan proses penyelenggaraan. Projek ini dijalankan pada hari Khamis, 7 September 2023, kira-kira jam 3 petang. Kami memilih kawasan tersebut kerana terdapat banyak kejadian bahaya yang telah kami mengenal pasti. Selain di Dewan Seberguna, salah seorang ahli kumpulan kami menjalankan projek di pendawaian elektrik pada masa yang sama. Semasa menjalankan projek penyidikan ini, kami membuat beberapa bahagian yang tidak mematuhi etika dan keselamatan pekerjaan. Namun, kami meyakini bahawa kerja-kerja tersebut boleh mengurangkan risiko dengan mematuhi peraturan serta Akta Occupational Safety and Health. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengukur tahap keselamatan semasa kerja dijalankan, sama ada mempunyai kesalahan yang boleh membawa kemudaratan dan risiko yang berlaku kemalangan dan kecederaan kepada pekerja. Seterusnya, mengkaji kesan terhadap pekerja yang tidak menggunakan kelengkapan keselamatan alat perlindungan diri, iaitu Personal Protective Equipment. Akhir sekali, objektif kajian kami ialah mengkaji penambahbaikan yang efektif kepada pekerja untuk mengelakkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kami menjalankan 3 kaedah kajian, iaitu yang pertama, kaedah pemerhatian, seterusnya kaedah pengumpulan data, dan akhir sekali ialah kaedah pemindahan data. Dalam kaedah pemerhatian, kami menjalankan kaedah ini dengan membuat perhatian terhadap kerja-kerja yang dijalankan. Seterusnya ialah kaedah pengumpulan data. Dalam kaedah ini, semua faktor yang berpotensi untuk menjadi bukti kajian telah dikumpulkan, serta aktiviti yang berlangsung di tapak kajian telah dikira dengan teliti. Akhir sekali, kaedah pemindahan data. Kami menyediakan borang HIRAC dan kemudian data-data yang dikumpulkan dipindahkan ke dalam jadual HIRAC. Nombor 4. Perbincangan dan cadangan. Keselamatan amatlah penting dalam aspek kehidupan seharian atau ketika waktu bekerja berlangsung dan suasana ketika waktu bekerja di tempat kerja. Azad 1. Penggunaan telefon di kotak elektrik. Telefon bimbit mempunyai gelombang radio yang mampu memberi gangguan kepada litar elektrik dan boleh menyebabkan percikan atau spark. Cadangan penambahbaikan, iaitu membuat semakan di telefon terlebih dahulu sebelum mengendalikan sesuatu di bahagian kotak elektrik. Selain itu, pekerja tersebut hendaklah mengambil jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara telefon dan kotak elektrik tersebut bagi mengelakkan gangguan gelombang antara alat elektronik tersebut. Penggunaan telefon di kotak elektrik merupakan kesalahan yang menyumbang kepada risiko kebakaran. Telefon bimbit mempunyai gelombang radio yang mampu memberi gangguan kepada litar elektrik dan boleh menyebabkan percikan ataupun spark. Setiap kerja-kerja yang melibatkan litar sepatutnya tidak boleh didekati dengan telefon bimbit. Selain daripada gelombang radio, fokus ketika bekerja juga sangat penting supaya tidak berlakunya kecuaian dan kesilapan. Keselamatan ketika bekerja hendaklah diutamakan supaya tidak memudaratkan pekerja, orang berhampiran dan kawasan tersebut. Hazard 2. Tidak memakai helmet. Mengikut Seksyen 24 Occupational Safety and Health Act (OSHA), penalti bagi kesalahan tidak menggunakan PPE adalah tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Oleh itu, setiap pekerja hendaklah mengutamakan PPE bagi mengelakkan kecederaan parah jika berlaku sesuatu kemalangan. Berdasarkan kajian kami,
majoriti pekerja di luar tidak minat menggunakan PPE dengan alasan tidak selesa, panas dan memandang rendah terhadap risiko yang mungkin terjadi. Cadangan penambahbaikan bagi isu tersebut ialah membuat laporan kepada pihak berkuasa bagi mengeluarkan amaran awal kepada pekerja tersebut. Selain itu, Department of Occupational Safety and Health (DOSH) perlu tingkatkan jumlah penalti tersebut bagi meningkatkan kesedaran kepada pekerja bahawasanya penggunaan PPE sangat penting. Amaran awal perlu dikeluarkan supaya perkara seperti ini tidak berlaku pada masa yang akan datang. Hazard yang seterusnya, hazard ketiga, tidak memakai tali abah-abah di kawasan tinggi. Hazard yang seterusnya ialah pekerja yang tidak memakai tali abah-abah ketika berada di tempat yang tinggi. Tali abah-abah juga merupakan kesalahan di bawah Seksyen 24 kerana tidak menggunakan PPE, Personal Protective Equipment. Hal ini perlu diambil berat kerana kebanyakan kes kematian adalah dalam sektor pembinaan ketika seseorang jurutera tersebut jatuh ke bawah kerana tiada tali abah-abah. Situasi kajian kami adalah di tempat yang sama, iaitu di Dewan Serbaguna HPTP, Hub Pendidikan Tinggi Paguh. Walaupun perkara tersebut dianggap remeh, secara tidak sedar, bila-bila masa sahaja boleh berlaku kemalangan. Cadangan penambahbaikan bagi isu tersebut pula adalah pekerja yang tidak menggunakan tali abah-abah ialah setiap aktiviti kerja yang dijalankan hendaklah dipantau oleh pegawai yang berkaitan supaya mereka lebih peka terhadap pemakaian keselamatan. Hal ini dikatakan demikian kerana pekerja tidak akan mengambil endah jika aktiviti mereka tiada pantauan daripada pegawai keselamatan pekerjaan. Selain itu, majikan hendaklah menyediakan tali abah-abah dan pakaian keselamatan yang sesuai mengikut saiz badan dan keselesaan pekerja supaya ia tidak dijadikan alasan untuk tidak mematuhi pakaian keselamatan. Ini adalah keputusan daripada kajian kami. Daripada kajian kami itu, kami telah memindahkan data-data yang kami simpan ke dalam borang hairak ini. Borang ini terdiri daripada 3 aktiviti kerja, iaitu yang pertama, penyelenggaraan kotak elektrik, bekerja di kawasan tinggi dan akhir sekali bekerja di kawasan atas pekerja lain. Seterusnya. Kesimpulannya, kawalan risiko adalah suatu proses yang penting bertujuan untuk mengenal pasti, menilai, mengurangkan dan mengawasi risiko-risiko yang mungkin memberi impak kepada organisasi atau sesuatu projek. Oleh itu, tindakan-tindakan yang sesuai perlu diambil untuk mengurangkan atau mengendalikan risiko-risiko yang telah dikenal pasti. Ini juga dapat membantu organisasi untuk menjaga kestabilan, mengurangkan kerugian dan mencapai matlamat mereka dengan lebih efisien. Itu sahaja daripada kumpulan 4. Kami mengucapkan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi.